من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi untuk kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan kitab yang ditulis oleh guru saya sendiri, iaitu Al-Hadiyun Nabawi fi Raqaiq, petunjuk Nabawi sallallahu alaihi wasallam dalam penyucian jiwa, yang ditulis oleh Doktor ataupun Profesor Dr. Sharaf Mahmud Al-Qudah. InsyaAllah hari ini kita nak masuk hadis yang ke-16. Kata penulis hafizahullah, an Huzaifah radhiyallahu anhu qala haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithain ra'aitu ahadahuma wa ana antadhiru al-akhar. Haddathana anna al-amanata nazalat fi jazri qulubir rijal ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما رده علي الإسلام وإن كان نصرانيا رده علي ساعي فأما اليوم فما كنت أبايع illa fulanan wa fulana. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Inilah hadis yang dimasukkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahih dia, yang mana insya-Allah kita akan cuba mengambil faedah daripada hadis ni. Baik. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah daripada Huzaifah Ibn Yaman. Kata Huzaifah ni tuan-tuan, sebelum saya nak cerita sikit berkenaan dengan hadis ni, saya nak cerita sikitlah berkenaan dengan Huzaifah Ibn Yaman, yang mana Huzaifah Ibn Yaman merupakan di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan dia keistimewaan yang tak dapat kepada orang lain. Iaitulah Huzaifah ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada dia senarai nama orang-orang munafik yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Huzaifah ni secara tak langsung dia tahulah siapa yang munafik di kalangan orang-orang yang berada di Madinah. Maksudnya sahabat lain tak tahu ke Ustaz? Sahabat lain mungkin boleh agak. Kan? Sahabat lain mungkin boleh agak. Tapi nak kata pasti 100% tu, sahabat tak ada maklumat. Kenapa sahabat tak ada maklumat tuan-tuan? Kerana
munafik ataupun sifat nifaq, sifat kemunafikan, dia bukan satu sifat yang jelas, yang terzahir, melainkan kalau orang tu mengaku dia munafik. Tapi kalau dia mengaku dia munafik, kira bukan munafik lagi lah. Sebab munafik ni apa dia? Munafik ni ialah seseorang yang menzahirkan dia Islam tetapi dia menyembunyikan kekufuran. So munafik ni kira macam orang yang berpura-pura. Kan? Munafik ni macam orang yang berpura-pura. Munafik ni orang yang menunjukkan di luar tak sama dengan apa yang ada di batin dia. Zahir dia tak sama. Kan? Dia kafir. Dia kafir pada zahirnya, pada batinnya. Pada hakikatnya di sisi Allah mereka ni memang tak beriman pun. Tetapi mereka menzahirkan kononnya mereka beriman. Kenapa? Kerana mereka bimbang mereka akan diapa-apakan oleh orang Islam kerana Islam telah menguasai mereka. Bukan bermakna Islam ni zalim, tak. Tetapi kerana mereka memang ada sifat penakut, orang munafik ni. Maka Huzaifah ni dia tahu. Kenapa Nabi bagi tahu kat dia? Wallahu ta'ala a'lam. Kita pun tak tahu apa punca dan alasan Nabi SAW memberitahu dia nama-nama orang munafik, tetapi berkemungkinan kerana Huzaifah ni dia adalah orang yang memberikan fokus dia kepada hadis-hadis akhir zaman. Dia banyak fokuskan diri dia ni kepada hadis-hadis petanda kiamat. Maka mungkin sebab itulah Nabi SAW bagi dia nama-nama senarai orang munafik ni, sebab orang-orang munafik ni berkemungkinan melakukan fitan, melakukan bencana kepada agama, sama seperti mana di akhir zaman nanti ada munculnya golongan-golongan yang akan melakukan kerosakan kepada umat Islam di dalam pegangan agama mereka. Mungkin sebab itulah Nabi SAW memberikan dia senarai nama orang munafik. Baik. Huzaifah kata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsain. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membacakan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membacakan kepada kami dua hadis. Kata Huzaifah, Nabi ada baca pada kami dua hadis. Ra'aitu ahadahuma. Aku telah melihat hadis yang pertama. Maksudnya, Nabi ada pernah cerita kat kami dua hadis. Salah satu daripada dua ni telah pun berlaku, dia kata. Aku dah tengok dah. Wa ana antazirul akhar. Dan aku menantikan yang satu lagi. Masih lagi menunggu bila nak berlakunya. Kan? Ini merupakan salah satu daripada bukti yang mana bila Nabi SAW cerita berkenaan dengan hadis peristiwa yang akan berlaku pada masa akan datang, kita tak payah terlompat-lompat nak pergi tahu, nak pergi kaitkan dengan segera. Tak payah nak pergi terlompat-lompat, tak payah nak pergi tak sabar-sabar, terus nak pergi kaitkan dengan situasi semasa. Tak payah. Kerana apa? Kerana bukan menjadi satu tuntutan untuk kita mengaitkan semua peristiwa besar yang berlaku dalam dunia ni dengan hadis. Kadang-kadang ada je peristiwa besar dalam dunia ni yang tak disebut pun dalam Quran, yang tak disebut pun dalam sunnah. Ada. Perang Teluk peristiwa besar. Tsunami peristiwa besar. Adakah disebut dalam hadis akan berlaku begitu? Secara jelasnya tidak ada dan tidak dikaitkan pun. Tapi ada tak peristiwa besar yang akan berlaku yang dicerita dalam Quran dan sunnah? Ada. Bila? Kita tunggulah. Bila sifatnya hampir sama, bila ciri-cirinya sebiji, then baru kita bagi tahu. Seperti mana dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan kepada orang Islam pada masa tu, bila Nabi tunjuk kepada Hasan, Nabi nampak Hasan, Nabi kata, ibni hadha sayyidun. Ya, sesungguhnya anak aku ini, cucu itulah, cucu ni boleh panggil anak. Anak aku ini merupakan pemimpin. Anak aku ini merupakan ketua. Sayuslihullahu bihi fi'ataini atau baina fi'ataini 'azibataini minal muslimin. Allah Azza wa Jal akan menjadikan perdamaian dengan dia antara dua puak yang bergaduh. Antara dua puak yang bertelagah, iaitu puak Muawiyah dan puak Ali. Anak aku ini akan menjadi pendamai.
Dan bila kita tengok, betul lah Hasan ni apabila sampai pada zaman pemerintahan Muawiyah, dia berdamai dengan Muawiyah dan dia serahkan khilafah tu kepada Muawiyah. Dia serahkan pemerintahan tu kepada Muawiyah, dan hadis yang Nabi SAW cerita waktu Nabi hidup tu sama seperti mana yang berlaku di zaman yang dipanggil sebagai Amul Jamaah, tahun penyatuan yang dilakukan, yang diusahakan oleh Hasan, barulah ulama kaitkan. Kalau tak sama, mereka tidak akan terkinja-kinja. Kalau tak sama, mereka tak akan suka-suka untuk kaitkan, ataupun apatah lagi nak menundukkan dalil hanya semata-mata kerana nak kaitkan dengan hadis Nabi SAW. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, ni disiplin para ulama. Sebab tu orang pernah tanya kepada Ibrahim bin Maisarah. Adakah Umar bin Abdul Aziz ni Mahdi? Kan, sebab tengok keadilan dia dahsyat, kan? Keadilan dia dahsyat, dia ni pun dapat menyelesaikan isu kemiskinan dalam negara dia. Kira macam Mahdi ke dia ni? Sehinggalah Ibrahim bin Maisarah kata bukan. Kerana kalau dia Mahdi, dah tentu keadilan dia akan lebih menyeluruh lagi. Akan lebih luas lagi keadilan dia. Maksudnya ulama zaman dulu tuan-tuan, mereka sangat berhati-hati sebelum nak mengaitkan sesebuah peristiwa dengan hadis Nabi SAW. Jadi Huzaifah, bila dia dengar, dia kata Nabi SAW pernah cerita kepada kami dua hadis. Satu hadis kami dah tengok dah. Satu lagi kami tunggu. Wa ana antazirul akhir. Satu lagi kami menunggu. Belum lagi berlaku. Dan kami tidak pernah ada orang kata apa, keraguan ataupun kesangsian ia akan berlaku. Tetapi masih belum berlaku lagi. Itu kata Huzaifah bin al-Yaman. Maka dia kata lagi, Nabi SAW menceritakan kepada kami. Nabi SAW menyampaikan kepada kami. An haddathana annal amanah nazalat fi jazri qulubir rijal. Saya terjemah dulu, nanti saya hurai. Sesungguhnya amanah turun pada dasar jiwa manusia, jiwa lelaki-lelaki. Kemudian mereka mengetahuinya daripada Al-Quran. Kemudian mereka mengetahuinya daripada As-Sunnah. Dan Nabi SAW menceritakan kepada kami tentang bagaimana akan terangkatnya amanah itu. Kata Nabi SAW, yanamur rajul an-naumah fatuqbadul amanah min qalbihi. Seorang lelaki akan tidur, dengan sekali tidur maka amanah akan direntap, amanah akan dicabut daripada jiwanya. Fayadhallu atharuha mithla atharil waqt. Dan akan terkesan, akan tertinggal pada jiwanya itu kesan amanah seperti mana kesan terbakarnya kulit bila terkena api. Nabi kata, ada seorang lelaki tidur dengan satu tidur, amanah akan direntap daripada jiwanya, amanah akan dicabut daripada jiwanya, amanah akan ditarik daripada jiwanya, dan kesan tu akan tertinggal di jiwanya seperti mana kesan itu melekat pada jari, pada kulit apabila terkena api, dia akan jadi hitam. Summa yanamun naumata fatuqbad. Kemudian dia tidur lagi, dengan sekali tidur fatuqbad, akan direntap lagi amanah tersebut. Fayabqa atharuha mithlal majal. Kesannya tu akan kekal seperti mana majal. Apa itu majal? Melecet. Apa itu majal? Melecet. Nabi kata kajamrin dahrajtahu ala rijlik. Seperti mana bara yang kau letakkan di atas kaki kau. Bara yang kau letakkan di atas kaki kau, fanafita fatarahu muntabira. Dan dia akan mengembung. Dia akan bergelembung, fatarahu muntabira, dan kamu melihat dia akan jadi besar lah. Dalam dia kosong, tak ada apa-apa. Dia akan kembang, dalam dia tak ada apa-apa, kosong.
walaysa fihi syai'. Dalam ni tak ada apa-apa. Ya. Fayusbihun nas yatabaya'un. Manusia akan apa ni kita kata yatabaya'un, saling berurusan, saling berjual beli. Fala yakadu ahadun yu'addil amanah. Kita akan melihat dia kata pada zaman ditariknya amanah itu, ya, kita akan melihat waktu di zaman ditariknya amanah itu, manusia ni pada waktu tu dah mula dah tidak melaksanakan amanah mereka. Manusia dah tak nak dah buat amanah. Manusia dah tak nak pegang dah amanah mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata fayuqal, Nabi kata pada waktu tu dikatakan, inna fi bani fulan rajulan amina. Sesungguhnya pada keturunan ataupun pada keluarga fulan dan fulan itu ada seorang lelaki yang amanah. Wa yuqalu lirajul, dan dikatakan pada lelaki itu, ma aqalahu wa ma azrafahu wa ma ajladahu. Alangkah pandainya dia, alangkah cerdasnya pemikiran dia, kan? Alangkah dia ni berani sungguh. Ini pujian orang pada dia, tapi Nabi kata apa? Wa ma fi qalbihi mithqalu habbati khardin min iman. Padahal dalam jiwa dia tidak ada iman walaupun sebesar biji sawi pun. Walaqad atta alayya zamanun wa ma ubali ayyukum bayat. Dan telah datang kepada aku satu zaman di mana aku tak peduli pun daripada mana satu di kalangan kamu yang aku melakukan perjanjian, aku tak kisah. La in kana musliman raddahu alayya al-islam. Kalau dia muslim, Islam akan mengembalikannya kepada aku. Islam akan menjadikan dia amanahlah, menepati janji dan sebagainya. Wa in kana nasraniyan raddahu alayya sa'i. Kalau dia tu bukan Islam, dia Nasrani, dia Kristian, pemimpin dia akan mengembalikan dia kepada aku supaya dia berlaku amanah. Fa ammal yaum fama kuntu ubayyi illa fulanan wa fulana. Adapun pada hari ini aku tidak akan berurusan, aku tidak akan melakukan apa-apa perjanjian melainkan fulanan wa fulana, melainkan orang sekian dan sekian. Maksudnya apa tuan-tuan? Kita akan hurai insya-Allah pada kuliah inilah kita nak hurai insya-Allah. Baik. Kalau tuan-tuan perempuan tengok pada apa yang disebutkan ya oleh Syekh Sharaf Al-Qudah. Mula-mula pada poin yang pertama dia kata apa? Dia kata rawi hadzal hadis huwa Huzaifah ibn al-Yaman. Perawi hadis ni Huzaifah ibn al-Yaman. Wa qad kana mutakhassisan fi ilmi al-fitan. Dia ni memang pengkhususan dia dalam ilmu akhir zaman. Sahabat-sahabat ni ada banyak pengkhususan. Kalau Ibnu Abbas tu pengkhususan dia dalam tafsir. Kan? Pandai dalam kitab Allah. Kalau Muaz bin Jabal dia pandai dalam halal dan haram. Zaid bin Sabit pandai dalam faraid. Kan? Ali bin Abi Talib pandai dalam kehakiman. Begitulah Nabi SAW mengiktiraf pengkhususan. Bahkan Nabi SAW bukan hanya sekadar mengiktiraf, Nabi usaha untuk memperkuatkan pengkhususan tu. Sebab itu kata Syekh, ya, saya paparkanlah pada tuan-tuan supaya kita sama-sama dapat tengoklah. Baik. Buku Syekh ni boleh dapat secara percuma je sebenarnya dekat internet. Ya. Dia kata, walaqad kana Rasulullah SAW yulahid hadhihi at-takhassusat wa yurassikhuha. Nabi SAW perasan adanya pengkhususan ni, tumpuan-tumpuan yang pelbagai ni Nabi perasan, Nabi tahu. Wa yurassikhuha, bahkan Nabi bantu untuk menguatkan lagi. Oleh kerana itulah Nabi SAW memberikan nama-nama orang munafik kepada Huzaifah. Kerana nama-nama orang munafik ni ada kaitan dengan kerosakan. Sebab orang munafik suka buat kerosakan. Maka sebab itu Huzaifah pakar dalam bab hadis-hadis akhir zaman yang mengandungi kerosakan dunia, maka Nabi bagikan kepada Huzaifah bin al-Yaman. Baik. Bila disebut tentang amanah, amanah ni apa? Bila Nabi kata amanah ini akan dicabut daripada jiwa manusia. Amanah ni apa tuan-tuan? Okey. Amanah ni tuan-tuan,
ulama ada beza pendapat sikitlah. Ada beberapa pendapat. Sekadar kajian saya, bila saya tengok kitab-kitab, antaranya tafsir Ibn Kathir, antaranya tafsir Al-Imam At-Tabari, dia kata apa? Dia kata ulama ada beza pendapat. Dia bawa beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat yang kata amanah yang dimaksudkan ini ialah agama, benda-benda yang wajib dan juga hudud. Siapa yang kata ni? Qatadah. Qatadah kata bila Allah Ta'ala sebut tentang amanah dalam Quran, bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita menyampaikan amanah kepada ahlinya, maksudnya amanah itu ialah agama. Maksud amanah itu juga ialah benda-benda yang menjadi fardu ke atas manusia dan benda-benda yang dipanggil sebagai hudud yang mesti dilaksanakan bila cukup syaratnya. Itu pendapat Al-Imam Qatadah, anak murid kepada Anas bin Malik. Manakala Zaid bin Aslam, seorang ulama salaf juga, dia kata yang dimaksudkan dengan amanah itu apa dia? Yang dimaksudkan dengan amanah itu ialah salat, puasa dan mandi wajib. Mandi wajib pun masuk. Ya, mandi wajib pun masuk. Kerana mandi wajib ni kita kena amanah lah. Kita kena buat walaupun orang tak tahu. Kadang-kadang orang tak tahu, kita junub, kita buat. Menunjukkan kita berpegang kepada amanah. Allah Ta'ala wajibkan kita buat, kita buat. Kan? Kalau kita kata ke orang kita dah mandi sedangkan kita belum mandi, bukan orang tahu pun. Tapi bersifat amanahnya kita, maka kita mandi betul-betul lah. Kita tak menipu, kita tak culas. Ya? Baik. Ini pendapat Zaid bin Aslam. Ada sebagian ulama kata yang dimaksudkan dengan amanah itu ialah amanah yang diberikan oleh manusia kepada kita. Katalah manusia berikan kita tanggungjawab, kita kena laksanakan tanggungjawab itu dengan sebaiknya. Jangan culas, jangan khianat, jangan cuai. Manakala Ibn Abbas dan juga Hasanul Basri, dia mengatakan dia dimaksudkan dengan amanah itu ialah taklifan syarak. Hukum-hukum syarak. Termasuk benda yang wajib, termasuk benda yang sunat, termasuk benda yang haram, termasuk benda yang makruh, benda-benda yang Allah Ta'ala berikan kita hukum hakam, maka yang itulah yang dipanggil sebagai amanah. Ya. Al-Imam At-Tabari, dia mengatakan, yang dimaksudkan dengan amanah dalam ayat Quran, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Inna aradna al-amanata ala samawati wal-ard, wal-jibal, fa'abayna ayyahmilnaha, wa ashfaqna minha, wa hamalaha al-insan, innahu kana zaluman jahula. Yang bermaksud, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah kemukakan tanggungjawab, kami telah bentangkan amanah, ya, kepada langit dan bumi serta gunung-gunung. Maka mereka takut untuk memikulnya, mereka tak mau, mereka enggan untuk memikulnya, wa ashfaqna minha, dan mereka takut untuk menerima tanggungjawab itu, wa hamalahal insan, tiba-tiba manusia pula pergi sanggup untuk menerima amanah itu. Allah Ta'ala kata, bukit pun takut, bumi pun takut, kan? Langit pun takut, tapi manusia sanggup. Innahu kana zaluman jahula, kerana manusia ini suka melakukan kezaliman dan manusia ini suka buat benda-benda yang bodoh lah, benda-benda yang jahil. Apa Imam Tabari kata waktu menghuraikan amanah ini? Dia kata amanah ni semua sekali lah, termasuk benda yang Allah Ta'ala bebankan pada kita dari sudut hukum hakam, dan juga apa saja amanah yang kita sanggup tanggung daripada amanah manusia yang manusia bagi kat kita. Okay? Begitu juga Ibn Kathir, dia mengatakan bahawasanya amanah yang dimaksudkan itu ialah merangkumi semua. Pendapat-pendapat yang saya bacakan tadi, ada yang kata takalif syariah, taklifan syarak, ada yang kata agama, ada yang kata benda yang wajib, ada yang kata mandi junub, ada yang kata puasa, ada yang kata salat. Ibn Kathir kata itu bukan pandangan yang saling bercanggah, tetapi ia adalah sekadar contoh untuk menerangkan maksud amanah, dan kita boleh terima kesemuanya. Itulah amanah, termasuk amanah yang kita pegang daripada manusia yang kita sanggup untuk jaga. Orang bagi kita amanah dan kita sanggup untuk terima, kita kena buat betul-betul. Jangan khianat pada amanah tersebut. Jadi sebab itu Syekh Syaraf Al-Qudah, waktu dia sebut tentang amanah, dia kata apa? Al-amanah fil hadis tashmalu kullal Islam. Amanah dalam hadis ini merangkumi semua benda yang ada dalam Islam. Sama ada aqidatan,
wa ibadatan wa tashri'atin fi kafatil majalat wa akhlaqan. Semua ni termasuk, sama ada pada akidahnya, sama ada pada ibadatnya, sama ada pada pensyariatan dalam setiap lapangan, sama ada pada akhlak, dan ia disebut dalam Al-Quran dalam ayat yang saya bacakan tadi, iaitu surah Ahzab ayat 72. Allah Ta'ala kata, kami telah bentangkan amanah, kami telah paparkan ataupun kami telah tawarkan amanah ini kepada langit, bumi dan juga gunung ganang. Mereka tak mau, mereka enggan. Tapi manusia yang sanggup untuk pegang. Ya, baik. Amanah ini, kata Syekh, amanah inilah yang dipanggil sebagai fitrah. Kesanggupan untuk tunduk kepada Allah, kesanggupan untuk menjadi hamba Allah. Bahkan kalau kita tengok manusia ni secara majoritinya, manusia ni majoritinya nakkan agama. Tak kira lah duduk di mana pun, kan duduk dalam hutan sekalipun, tak campur dengan orang pun, ada agama. Kenapa? Kerana itulah fitrah, manusia perlukan kepada agama. Manusia perlukan kepada Tuhan. Manusia nak beribadat kepada Tuhan. Sebab itu Allah Ta'ala turunkan Nabi supaya mengajar kepada kita tata cara supaya dapat membimbing apa yang ada dalam fitrah itu. Jadi bila Nabi SAW kata amanah ni ada dalam jiwa manusia, ada dalam dasar hati-hati lelaki, bukan lelaki sajalah, termasuk perempuan sekalilah. Allah Ta'ala telah bekalkan. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila melahirkan manusia, dilahirkan di atas fitrah. Fitrah tu apa dia? Fitrah itulah amanah, iaitu kesanggupan untuk taat kepada Allah, kesanggupan untuk melakukan ibadah kepada Allah, dan kecenderungan untuk beriman kepada Allah. Selagi mana fitrah itu tidak diganggu, selagi mana fitrah itu tidak dibengkokkan ataupun dicacatkan, maka manusia akan kekal untuk menjadi manusia yang taat kepada Allah, yang bertauhid kepada Allah. Bila mana hadis ni kata Allah Ta'ala turunkan amanah ni pada dasar jiwa lelaki, maksudnya dasar jiwa manusia ada iman, ada benih baik dalam jiwa dia, yang mana benih baik inilah yang akhirnya menghasilkan yang kita panggil dalam dunia ni sebagai common values. Mana-mana agama pun, mana-mana manusia pun memandang mencuri itu salah. Mana-mana manusia pun memandang menderhaka pada ibu bapa itu salah. Mana-mana manusia pun menganggap rasuah itu merupakan benda yang salah. Kenapa mereka anggap benda itu salah? Kadang-kadang sebahagian daripada mereka tak baca pun kitab Al-Quran ni. Sebahagian daripada mereka bukan beragama Islam pun. Tapi bab rasuah, bab korupsi, bab mencuri, bab menderhaka pada ibu bapa, mereka anggap benda ni sebagai benda yang salah. Sebab apa mereka anggap macam tu? Kerana fitrah dalam jiwa mereka itu Allah Ta'ala telah bekalkan. Selagi mana mereka tidak kotorkan fitrah itu, maka selagi itulah mereka akan bersedia untuk menerima Islam. Sebab itu Nabi SAW kata apa? Anak yang baru lahir ni lahir di atas warna yang putih. Warna yang putih itulah Islam. Sehingga kan kalau fitrah itu tidak diganggu, dia akan terima Islam. Tapi kalau fitrah itu diganggu, dia akan berwarna dengan berwarna yang lain. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Bila Nabi SAW kata dalam jiwa kita ni ada fitrah, adakah bermaksud fitrah itu memaksa kita untuk menjadi beriman? Sebenarnya fitrah tak memaksa kita untuk jadi beriman. Tetapi fitrah membantu kita untuk menerima keimanan. Sebab itu Syekh kata, dia kata amanah fitrah tidak memaksa manusia untuk berada di atas hidayah, tetapi ia membantu dan dia memudahkan jalan untuk menerima. Walau bagaimanapun, manusia dalam dunia ni tetap bebas untuk memilih apa yang dia mahu. Sebab itu kita tengok, walaupun manusia ni Allah Ta'ala dah bekalkan fitrah dalam jiwa dia, ada yang beriman, ada yang kufur, ada yang bertauhid, ada yang musyrik, ada yang baik dan ada yang jahat. Sedangkan fitrah tu Allah Ta'ala bekalkan dalam jiwa dia. Tetapi fitrah tidak memaksa. Fitrah hanya
membantu. Dia tahu benda tu tak betul. Dia tahu benda tu tak bagus. Dia tahu benda tu jahat. Tapi dia telah mengutamakan nafsu dia untuk buat benda tu. Jauh di sudut hati dia, dia tahu benda tu tak betul. Jauh di sudut hati dia tahu benda ni jahat. Dia tahu benda ni adalah benda yang tidak betul, benda yang Tuhan murka, dia tahu. Tapi dia tetap buat juga. Kan? Dia tetap buat juga. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala cerita dalam Quran kan, bagaimana orang-orang yang musyrikin ni apabila terkena musibah, apabila terkena kesusahan, mereka akan seru Allah akhirnya. Walaupun pada waktu mereka senang, mereka sembah berhala, waktu mereka lapang dan kaya, mereka minta hajat pada berhala, tapi bila kesusahan, mereka tak minta pada berhala tu. Bila kesempitan, mereka tak minta pada berhala tu. Mereka tak minta pada patung-patung yang mereka ukir dan mereka sembah pada waktu senang tu. Sebab apa? Sebab mereka tahu kalau mereka seru yang batu ni tak boleh membantu mereka. Sebab mereka yang buat. Maka mereka akan seru Allah. Tuan-tuan baca surah Al-An'am, Allah Subhanahu Wa Taala banyak mengecam puak-puak yang menyembah selain daripada Allah apabila sampai kepada mereka keadaan di mana mereka berhadapan dengan kesusahan, maka pada waktu tu mereka tak ada cari dah berhala-berhala yang mereka sembah. Sebaliknya mereka akan seru nama Allah Azza wa Jal. Mereka akan seru nama Allah. Mereka akan minta tolong kepada Allah. Sebab apa mereka minta tolong pada Allah? Sebab mereka tahu kalau mereka sembah benda yang lain tu tak akan dapat sekali-kali membantu. Sama juga apabila mereka pergi ke negeri akhirat. Apabila mereka sampai di negeri akhirat, mereka tak seru dah benda-benda yang mereka sembah daripada berhala-berhala dalam dunia. Sebab apa? Sebab mereka tahu Allah Ta'ala lah Tuhan yang berkuasa. Tapi kenapa dalam dunia ni mereka tak mau sembah Allah semata-mata? Syaitan. Nah, syaitanlah yang menyebabkan mereka itu menyembah berhala kerana mereka menganggap berhala ni suci dan bersih, boleh minta tolong pada Allah. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah Al-An'am, ya, Allah Taala kata, "Qul ara'aitakum in atakum 'adzabullah aw atatkumus sa'ah aghairallahi tad'un in kuntum shadiqin bal iyyahu tad'un." Apa pandangan kamu kalau datang kepada kamu azab Allah ataupun datang kepada kamu kehancuran, saat kehancuran, kiamat? Adakah selain daripada Allah kamu nak seru? Kalau kamu orang yang benar-benar jawab betul-betul, kamu nak seru siapa? Allah Ta'ala kata, bal iyyahu tad'un. Bahkan Allah jualah yang kamu seru. Fayakshifu ma tad'una ilaih. Insya wa tansawna ma tusyrikun. Allah Ta'ala boleh singkapkan, Allah Ta'ala boleh elakkan daripada kamu apa yang kamu seru dia, jika Allah Ta'ala mahu. Dan kamu lupa dah benda-benda yang kamu syirikkan Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, ini fitrah manusia. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, Nabi SAW menceritakan fitrah ini dia tak memaksa, tetapi dia membantu. Tetapi akhir zaman nanti, Huzaifah kata benda ni aku belum tengok lagi. Apa dia? Iaitu amanah ini ataupun fitrah ini akan diangkat. Ya. Amanah ini akan terangkat. Amanah ini akan hilang. Maka sebab itu kata Syekh, zahir hadis ini menyebutkan amanah ini akan direntap daripada jiwa manusia sewaktu manusia ni tidur. Kan, waktu manusia tidur, perasaan amanah tu direntap. Fitrah ni akan jadi hilang daripada manusia. Tidur ni tidur betul ke tidur tak betul ni? Ini bahasa hakiki ke bahasa metafora ni? Ulama ada dua pendapat. Ada yang kata hakiki, waktu tidur dia diangkat. Waktu tidur betul-betul, dia rentak daripada jiwa. Ada yang kata tak, tidur tu maksudnya lalai. Orang yang tidur dia lalai kan? Maka sebab itu, waktu tidur tu, dia kata waktu yang lalai. Waktu dia melakukan maksiat, maka amanah ataupun fitrah itu direntak daripada jiwa. Tetapi kedua-dua aliran ni sepakat mengatakan tidur yang dimaksudkan itu bukan tidur yang kita dok buat sambil kita tidur tiba-tiba kena rentak tanpa kita melakukan apa-apa kesalahan.
Allah Ta'ala tidak akan rentap fitrah daripada manusia, Allah Ta'ala tidak akan rentap iman daripada manusia tanpa ada, orang kata apa, tanpa ada pilihan daripada manusia. Bukan bermakna tiba-tiba je terus jadi kafir, melainkan kufur itu adalah pilihan manusia, kata Syekh. Sebab tu Syekh kata apa, dia disebut dalam kitab dia kata, zahir hadis ni dia kata, zahirul hadis annal amanah tuqbad min qalbil insan asna an-naum, dia kata. Zahir hadis ni menunjukkan amanah itu akan direntap daripada jiwa insan waktu tidur. Ya. Wa duna iradatin minhu, tanpa ada kemahuan daripada insan tersebut. Wa ma'lumun annal insan la yu'aqad ala ma yahdutsu lahu asna'a naumih. Dan kita tahu, telah diketahui bahawasanya manusia ini tidak akan dipertanggungjawabkan tentang apa yang berlaku pada dia waktu dia tidur tanpa dia mahu. Oleh kerana tu dia kata, kita mesti faham hadis ni daripada makna hakiki kepada makna majazi. Yang dimaksudkan dengan makna majazi bagi tidur dalam hadis ni, huwal ghaflah an amrillah, ialah lalai daripada arahan Allah, lalai daripada perintah Allah. Wa tanasi, dan juga buat-buat lupa. Amidan muta'ammidan, bukan lupa, tanasi maksudnya buat-buat lupa. Sama ada sengaja dan sengaja bukannya tak sengaja. Fa idza ta'arrada al-insan li mawqifin yata'aradu fihi amrullah ta'ala ma'al ahwa' wasyahwat faqaddama ahwa'ahu ala amrillah ta'ala. Bila akan jadi macam ni? Bila yang akan direntap amanah ini? Bila bercanggah, bila manusia ni berada dalam satu situasi bertembung di antara perintah Allah dengan syahwat, dia akan dahulukan syahwat. Oleh kerana itulah amanah itu akan direntap. Amanah tu akan direntap, fitrah tu akan direntap sekadar maksiat yang dibuat. Fa in hadatsa hadha maratan thaniyah qubidha minha juz'un akhar. Kalau dibuat kali kedua maksiat tersebut, akan direntap kali kedua berdasarkan kepada maksiat yang dilakukan. Sedikit demi sedikit. Sebab tu Nabi kata, sedikit demi sedikit tu, kali pertama bila direntap ada kesan hitam. Nampak kesan hitam, waqt. Manakala kesan yang kedua bila direntap, hilang. Tinggal hanya bekas dia. Seperti mana melecet ada air kat dalam dia, kosong. Kan? Tak nampak apa. Hanya nampak kesan aja, macam ada tapi sebenarnya tak ada. Walaisa fihi syai'. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Ya. Hadis ini secara tidak langsung nak memberikan kita satu isyarat. Apa dia? Iaitu keimanan. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita beriman. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beriman. Ya, berimannya kita bukan dengan paksaan, tetapi berimannya kita dengan pilihan kita. Allah Taala suruh, Allah Taala perintahkan, tetapi Allah Taala tetap memberi pilihan. Sesiapa yang beriman, maka dia akan dapat ganjaran yang baik. Bismillah. Sesiapa yang beriman, maka dia akan dapat ganjaran yang baik. Sesiapa yang lupa, buat-buat lupa, bukan lupa, buat-buat lupa dengan arahan Allah, sesiapa yang pilih untuk menjadi kufur, Allah Subhanahu wa taala izinkan ia berlaku, tetapi Allah Taala sekali-kali tidak redha bagi kekufuran yang dilakukan oleh orang-orang yang kafir, maka Allah Taala akan berikan mereka balasan yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Kan? Dan setiap daripada maksiat yang mereka lakukan itu akan merentak fitrah dalam jiwa mereka. Rentak sikit demi sikit. Maksiat yang dilakukan akan memadamkan fitrah yang ada. Sebahagiannya akan direntap sedikit bila maksiat yang dilakukan sedikit. Sebahagiannya akan direntap keseluruhan dan kosong pada tempatnya apabila maksiat tersebut dilakukan terlalu banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, ada kaitan di antara kekuatan iman dan juga amalan. Orang yang melakukan amalan yang baik, iman dia akan kuat. Kenapa? Kerana amalan yang baik itu menguatkan fitrah, dan fitrah akan membantu manusia untuk kekal berada di atas hidayah. Sebaliknya, maksiat akan menggugurkan
kadar keimanan, akan orang kata apa, akan mengurangkan kadar keimanan, dan akhirnya kalau terlalu banyak maksiat dilakukan akan direntap sehingga habis. Jadi seseorang yang beriman perlu berhati-hati, perlu sentiasa melazimi amal. Ya, walaupun kadang-kadang kita rajin berilmu, kita rajin menuntut ilmu, tetapi jangan lupa ada waktu kita perlu beramal. Ya, baik. Bila fitrah ni dah tak ada, bila fitrah ni dah tak ada, maka akan timbullah khianat. Amanah dah tak ada, maka akan timbullah khianat. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW, Nabi ada memberikan isyarat tentang benda ni. Nabi kata, "Idza duyi'atil amanah fantadhiris sa'ah." Apabila amanah telah disia-siakan, apabila amanah ini telah diabaikan, maka tunggulah saat kehancuran. Para sahabat bertanya, "Kaifa idha'atuha ya Rasulullah?" Bagaimana pensia-siaan terhadap amanah ni berlaku? Nabi kata, "Idza usnidal amru ila ghairi ahli, fantadhiris sa'ah." Apabila urusan, ya, urusan pentadbiran, urusan agama diserahkan kepada orang yang tidak layak, maka tunggulah saat kehancuran. Tunggulah saat kehancuran. Jadi tuan-tuan, hilangnya amanah, hilangnya perasaan amanah adalah tanda kepada dekatnya dunia ni dengan kiamat. Ya, sama ada amanah itu ialah amanah yang kita tunaikan kepada Allah, ataupun amanah itu amanah yang kita tunaikan kepada manusia. Bila dekat-dekat nak kiamat, manusia tidak lagi mementingkan soal amanah. Manusia hanya mementingkan soal kedudukan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, dalam hadis di ujung tu dia kata apa? Nabi SAW memberikan isyarat. Nabi kata, ada waktu nanti, akan datang waktu, orang akan kata pada manusia ni, orang akan kata pada seorang lelaki ni, alangkah bijaknya dia, alangkah cerdasnya dia, alangkah kuatnya dia, tetapi dalam jiwa dia iman sebesar biji sawi pun tak ada. Kan? Ini menunjukkan, ya, bahawasanya orang beriman ni kena pandai, kena bijak, kena kuat, kena cerdik, kena cerdas. Kan? Tapi di akhir zaman dah tak ada dah. Yang ada apa dia? Yang ada sifat ni hanya pada orang-orang yang tidak ada iman walaupun sebesar biji sawi dalam jiwa dia. Kenapa boleh jadi macam tu? Bukankah sifat-sifat ni sepatutnya ada pada orang beriman? Kerana Syekh mengatakan, ya, di akhir zaman nanti ni orang ramai akan menjadi orang kata apa, menunjukkan yang zahir, ya, orang akan menunjukkan yang zahir berbeza dengan apa yang berada di dalam batin dia. Kan? Dia kata apa? Dia kata pada zaman tu nanti, yang zahirnya orang akan nampak dia ni bijak, yang zahirnya orang akan nampak dia ni cerdik, yang zahirnya orang nampak dia kuat, tapi jiwa dia tak ada iman. Sikit pun tak ada iman. Dia kufur. Kan? Dia kufur. Jadi, apa yang berlaku pada zaman tu? Manusia menunjukkan sesuatu yang tak sama dengan jiwa dia. Jiwa dia jahat, jiwa dia khianat, tapi dia berlakon seolah-olah macam dia orang baik. Kan? Dia hanya berlakon seperti mana dia orang. Ada juga keadaan di mana orang menunjukkan yang zahir yang baik tu hanya semata-mata nak dapatkan pujian daripada manusia, sedangkan dia tak ada pun sifat tu. Kan? Dia tak ada pun sifat tu. Orang tengok, "Uish, baguslah dia ni. Tunjuk tawaduk sungguh." Dia sedang menunjukkan dia tawaduk, tetapi di belakang dia bukan manusia yang tawaduk, sebaliknya dia adalah manusia yang jahat. Di akhir zaman nanti, Nabi kata, bila amanah itu telah terangkat sedikit demi sedikit, ya, dia menunjukkan sesuatu yang bercanggah dengan apa yang ada dalam jiwa dia hanya semata-mata untuk mendapatkan pujian orang. Bahkan lebih dahsyat daripada tu, dia melakukan benda yang bercanggah dengan apa yang ada di batin dia, apa yang berada dalam jiwa dia, untuk mendapatkan habuan daripada manusia. Dapatkan pujian satu hal, dapatkan habuan satu hal, mungkin di zaman ni nak dapatkan populariti daripada manusia. Mencari makan dengan sifat-sifat tersebut. Ya, begitu juga kata Syekh. Dia kata apa? Mungkin juga di zaman tu, kan ada orang memang dia tak ada apalah.
dia bukan orang baik, dia tunjukkan seolah dia baik. Sebab apa? Sebab dia malu kat orang kan. Nanti orang kata aku jahat. Tapi sebenarnya dia bukan baik pun, dia memang jahat. Ada juga kemungkinan bila Nabi SAW kata dia ni tak ada iman dalam jiwa dia, dia tunjukkan sifat-sifat yang ada pada orang yang beriman, tapi sebenarnya dia bukan, kerana dia nak dapatkan habuan. Nak dapatkan pujian daripada manusia. Nak dapatkan habuan daripada manusia. Nak dapatkan pujian daripada bos. Nak dapatkan pujian daripada netizen. Contohnya. Ya. Begitu juga, mungkin pada zaman di mana amanah itu telah direntak, pada zaman di mana amanah itu telah dicabut daripada jiwa manusia, pada zaman tu orang puji dia ni, sedangkan dalam jiwa dia tak ada iman langsung. Kerana pada waktu tu, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin mawazin, kata Syekh al-maqayis wal mawazin tataqallab, dia kata. Wa hakadha tanqalibun nataij. Kerana pada zaman tu berkemungkinan kita kata apa, yardstick ataupun kita kata benchmark, kayu ukur untuk mengatakan orang tu baik, untuk mengatakan orang tu cerdas, untuk mengatakan orang tu kuat, kayu ukur telah berbeza. Kalau di zaman ni apa itu baik? Baik selari dengan akhlak mahmudah. Mungkin pada zaman di akhir nanti, apabila amanah telah dicabut, mereka menganggap mencuri itu baik. Mereka menganggap rasuah itulah kekuatan. Mereka menganggap mencuri itulah keberanian. Mereka menganggap merompak itulah benda yang betul untuk dilakukan. Maka sebab itu dia memuji lelaki itu walaupun tak ada iman dalam jiwa. Maka dia kata sebab itu dia punya natijah dia berubah. Kan? Maka pada waktu tu melihat kepada dunia, melupakan akhirat, akan dianggap sebagai orang yang bijak, akan dianggap sebagai orang yang sangat bersifat realistik. Sedangkan orang yang beramal untuk akhirat, orang yang fikir tentang akhirat, dianggap sebagai orang yang lalai, orang yang bodoh, orang yang lemah, orang yang tak erti apa-apa. Kan? Ini benda yang sangat bahaya di akhir zaman akan berlaku. Bahkan kadang-kadang ada manusia yang memperlekehkan pun hukum hakam salat ni. Kan dulu ada jugalah orang dia komen lah dekat Facebook kat saya, dekat page saya, bila kita buat khusus asas salat. Kan saya tak pandai pun buat hukum hakam salat ni, sikit-sikit boleh lah. Tapi asas-asas tu insya-Allah saya boleh lah untuk ajar kan. Ada yang kata tak habis-habis salat, tak habis-habis salat. Cuba ajar benda-benda lain pula. Dia kata dalam dunia ni banyak isu lain. Takkanlah ilmuan-ilmuan Islam ni nak ajar bab solat aja. Pertama saya nak sebutlah, saya bukanlah ilmuan besar pun. Sebab tu saya ni orang kecil-kecil je, orang marahin je, ajar bab solat juga. Nak ajar bab benda besar-besar, nak ajar teori ekonomi, nak ajar teori orang kata apa? Pemerintahan. Bukan semua orang kena merintah. Kan bukan semua orang kena merintah. Yang kena merintah tu 3 orang aja. Yang kena merintah ni, yang jadi Perdana Menteri ni seorang je. Cuma kita untung sikit lah. Tiga kali dah tukar Perdana Menteri kan. Sepanjang PRU yang kita buat baru lepas ni. Tapi nak katanya, bukan semua orang wajib merintah. Bukan semua orang perlu untuk menjadi Perdana Menteri. Tapi salat semua orang kena salat. Kan? Kadang-kadang ada kata, ustaz ni cerita bab tayamum tak habis-habis. Kata. Cuba cerita macam mana nak bangunkan ekonomi orang. Bagi saya lah, bab ekonomi tu tak apa, kita bincang. Tapi bab tayamum jangan diabaikan. Kerana orang yang berniaga ni, macam mana hebat pun berniaga. Kalau tak ada air kat Selangor, tak ada air langsung kat Selangor contohnya kan. Orang kata apa? Ataupun dia sakit ke tak boleh guna air umpamanya. Dia kena tayamum, dia kena tahu bab tayamum sebab dia nak salat. Teori ekonomi macam mana hebat pun dia buat, dia kena salat. Maka dia kena tahu juga hukum hakam yang merupakan fardu ain ni. Jadi betul saya kata, ada manusia yang kadang-kadang menganggap ilmu-ilmu yang berkaitan dengan urus diri. Di ilmu dalam Islam ni ada 2 ya. Urus diri dengan urus orang lain. Urus diri ni, kita nak menguruskan diri kita tu fardu ain lah. Kita salat, kita wuduk, kita tayamum, kita kata apa, mandi wajib dan sebagainya. Ilmu urus diri ni kadang-kadang orang anggap ilmu yang lekeh. Kan sebab tu kita kena banyak terima kasih tuan-tuan pada ustaz-ustaz yang mengajar kita kat Kafar dulu. Mereka mengajar kita dengan ikhlas sampai hari ni kita pakai ilmu. Macam mana ambil wuduk, macam mana salat, macam mana baca Fatihah, macam mana baca tasyahud. Ini semua ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat yang kita gunakan hari-hari.
Bukan saya nak kata ilmu lain tak bermanfaat. Ilmu teori ekonomi bagus, ilmu teori politik bagus, ilmu kehakiman bagus, ilmu undang-undang bagus. Tapi jangan pelekehkan satu ilmu banding ilmu yang lain. Dan jangan di akhir zaman ni menganggap benda yang salah itu sebagai satu kebaikan. Benda salah. Benda salah adalah salah. Itu Islam ajar. Lepas tu Nabi kata, kalau Fatimah, "Lau kanat Fatimatu bintu Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kalau Fatimah anak Muhammad mencuri, "Lau saraqat Fatimatu bintu Muhammad laqata'tu yadaha." Kalau Fatimah anak Muhammad itu sendiri mencuri, aku akan potong tangan. Bagi tahu konsistennya Nabi SAW dalam nak melaksanakan undang-undang. Kita tak boleh kata, oh orang ni tak apa, dikecualikan. Sebab apa? Sebab dia ni golongan tertinggi, golongan bangsawan. Tidak ada sesiapa pun yang boleh lepas daripada undang-undang ataupun hukuman yang patutnya dijalankan di atas dia apabila dia melakukan kesalahan. Tapi mungkin di akhir zaman nanti, dia punya timbangan telah berubah. Di akhir zaman nanti, dia punya maqayis, dia punya timbangan, orang yang belajar berakhirat akan dianggap sebagai orang yang lemah, orang yang tak pandai, orang yang jumud, orang yang ketinggalan zaman. Siapa yang bijak? Siapa yang pandai? Siapa yang kuat? Yang mencuri. Baguslah dia mencuri. Bagus sangat dia mencuri. Jadi ahli politik mencuri. Kehebat rare ni. Benda yang maksiat dianggap sebagai satu kehebatan. Ataupun benda-benda yang bersifat keduniaan semata-mata. Tak membawa pun kepada manfaat akhirat dianggap sebagai bijak. Bincang benda falsafah pelik-pelik. Bincang benda falsafah yang tak difahami. Kita pun tak tahu nak guna apa falsafah tu. Tapi itulah yang dianggap sebagai tokoh yang besar. Orang yang baca kalam Allah dan kalam Rasul dianggap jumud. Dianggap tak ada nilai. Sedangkan yang dibaca itu kalam Allah dan Rasul dianggap sebagai lebay-lebay. Kan? Yang tidak ada orang kata apa, manfaat keimanan, yang tidak ada manfaat intelektual pada zaman itu nanti. Sebab itu kita kata bahaya. Bahaya apabila dia punya maqayis, dia punya kaya ukur itu telah berubah. Baik. Sebab itu dia kata watakunul lususiyah bituruq qanuniyah zaka'an wa aqariyah. Apabila mencuri dengan cara yang tidak bercanggahan dengan undang-undang, dianggap sebagai kebijakan, dianggap sebagai satu yang bijak, dianggap sebagai pakar. Dan orang yang amanah dianggap sebagai orang yang bebal. Kau apalah pegang amanah ni, kau tak kaya pun. Sedangkan amanah ni bukan untuk mencari kekayaan dengan pegang amanah. Tapi dia anggap amanah itu tempat untuk mencari kekayaan. Okey, ini benda yang sangat bahaya. Benda yang sangat bahaya di akhir zaman. Begitu juga, ada juga, mungkin juga pada waktu tu, yang dimaksud oleh Nabi, orang yang bijak, orang yang cerdik, orang yang kuat, tapi sedangkan dia tak ada iman dalam jiwa dia. Kenapa pujian tu bagi pada dia? Dia kata, anna hadhihi sifat amrun nisbi. Falau kana hadha al-insan fil usur al-fadilah latabayyanat sifatuhu al-haqiqiyah. Wala ma wusifa bihadhihi al-awsaf. Li'annahu la yakuna kadhalik binisbah ila al-mujtama' alladhi ya'ishu fihi. Kerana mungkin pada zaman tu itulah orang yang paling baik sekali. Kalau dia hidup di zaman awal, kalau orang yang macam ni, yang dipuji ni, hidup di zaman awal, di zaman salafus salih, dia akan dianggap sebagai orang yang jahat. Tapi oleh kerana zaman tu tak ada dah orang yang baik, dialah orang yang paling baik di kalangan orang yang jahat-jahat, maka dia dianggap sebagai orang yang paling baik. Maksud nak bagi tahu apa? Zaman tu adalah zaman kehancuran. Zaman tu adalah zaman kehancuran, zaman di mana orang tak pegang amanah lagi. Zaman di mana maksiat berleluasa. Kan? Okey? Itu yang tafsiran yang seterusnya. Mungkin juga kata Syekh, zaman di mana orang yang tak ada iman dianggap sebagai orang baik. Orang yang tak ada iman dianggap sebagai orang yang bijak. Orang yang tak ada iman dianggap sebagai orang yang kuat. Bila tu? Mungkin selepas berlakunya tiupan angin yang Allah Ta'ala hantar. Angin yang wangi, angin yang halus yang Allah Ta'ala hantar, yang akan matikan semua orang mukmin. Semua orang yang dalam jiwanya ada mukmin, yang akan cium dia akan mati. Tidak ada seorang pun orang mukmin pada waktu tu, maka pada waktu itulah orang yang kafir akan dianggap orang yang paling berakal, orang yang paling bijak, orang yang paling kuat, sedangkan dalam jiwanya tidak ada walaupun sebesar zarah iman. Bila mana Nabi SAW menyebutkan benda ni, Nabi SAW memberikan kita ingatan. Nabi SAW memberikan kita ingatan. Nabi kata,
akan muncul benda ni. Sama ada kita berhati-hati ataupun tidak. Maka sebab itu di hujung tu dikatakan laqad ata alayya zaman wala ubali ayyukum bayat. Telah datang pada aku satu zaman aku tak peduli pun siapa-siapa pun yang aku nak berbai'ah. Ulama ada beza pendapat sikit, bai'ah ni maksud apa? Sebahagian ulama kata bai'ah ni ialah perjanjian untuk khilafah. Berjanji setia untuk menjadi khalifah pemimpin orang Islam, tetapi Ibn Hajar mengatakan yang tak mungkin sebab di hujung tu disebutkan Nasrani. Tak mungkin khilafah, tetapi ia adalah urusan perniagaan. Ya, urusan perniagaan. Maka sebab itu dalam hadis ini disebutkan telah datang pada aku satu zaman di mana aku tak peduli aku nak berurusan dengan siapa. Sebab amanah tu masih ada dalam jiwa manusia pada waktu tu. Amanah tu masih belum direntap lagi pada masa tu. Kalaulah yang berurusan dengan aku tu Muslim, Islam akan mengembalikan dia supaya dia menjadi amanah. Dia takut bila tengok hukum akan Islam, dia takut. Maka dia akan menjadi amanah. Wa in kana nasraniya, kalau dia tu Nasrani, raddahu alayya sa'i. Pemimpin dia akan mengingatkan dia supaya menjadi amanah. Walaupun mungkin dia asal tak amanah, dia khianat, tetapi pemimpin dia pada waktu tu akan suruh. Pemimpin dia pada waktu tu akan suruh dia untuk bersikap amanah. Baik. Fa ammal yaum fama kuntu ubayyi illa fulanan au fulanan. Tapi pada hari ini aku tidak akan berurus niaga, aku tidak akan berinteraksi melainkan fulanan wa fulanan, melainkan orang sekian dan orang sekian. Ini yang disebutkan oleh Huzaifah yang dia masih menunggu. Yang dia masih menunggu iaitu amanah tu akan hilang terus. Yang amanah tu akan hilang terus daripada jiwa orang-orang yang hidup pada zaman tu. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita tak hiduplah di zaman tu. Kita tak hidup di zaman tu yang mana kita pun bimbang kalau pada zaman tu orang yang beriman dianggap sebagai bodoh dan lekeh, kita pun takut. Hari ni alhamdulillah orang yang baik masih dianggap sebagai baik. Cuma mungkin ada orang yang berlakon je lah. Nampak macam baik tapi sebenarnya ganas. Nampak macam baik tapi sebenarnya orang kata apa, sexual predator. Mungkin nampak macam baik tapi sebenarnya pencuri. Ini sebenarnya adalah benda-benda yang kita harapkan supaya Allah Subhanahu Wa Taala pandu jiwa kita supaya tidak terperdaya dengan manusia. Ya, tidak terperdaya dengan manusia, tidak terpedaya dengan akhir zaman nanti insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, itulah serba sedikit yang saya boleh sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri kita bersama. Ya, apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya tengok kalau ada soalan, ya, ataupun kritikan, saya lalukan. Banyak soalan. Okey, ini ada soalan. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Berdoa dalam sujud itu perlu dilafaz atau baca dalam hati saja? Kalau dia berdoa dalam bahasa Arab, dia berdoa dengan lafaz.
Tetapi kalau dia nak berdoa dalam bahasa Melayu, yang ni ada khilaf sikit dalam kalangan ulama, ada yang membenarkan dia berdoa, dia lafazkan selain daripada bahasa Arab, tapi ini pendapat minoriti. Pendapat majoriti tidak membenarkan, maka dia boleh membaca dalam hati kalau dia bimbang. Kalau dia pegang pada pendapat majoriti lah, takut solat dia batal. Tapi tempat untuk sujud ni, waktu sujud ni merupakan tempat yang paling afdal untuk berdoa. Antara tempat yang paling afdal lah. Ya. Baik. Ustaz, bukan ke bagus untuk paksa diri untuk bertawaduk walaupun dalam hati ada ekor gibir? Ya bagus, kan? Yang saya bincang tadi tu, bukan dia paksa diri dia untuk tawaduk, tetapi dia berlakon sebagai orang yang tawaduk. Bukannya dia tu paksa diri. Yang bagusnya adalah bila ada perasaan takabur dalam diri, terus paksa untuk menjadi tawaduk. Itu yang bagus. Tetapi kadang-kadang ada orang sebenarnya dia ego, tapi dia hanya berlakon saya depan orang, penuhnya dia tawaduk. Tapi bila kita tegur dia, bila kita bagi teguran kat dia, kita akan nampak ego dia tu. Baik. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Sebagai hamba Allah yang banyak kelemahan, kita ingin menunaikan amanah yang diberi. Tetapi kadang-kadang terasa amanah itu terlalu berat dan banyak berbanding dengan masa yang kita ada. Bagaimana pendapat doktor kita boleh menjaga keberkatan masa dan dapat melaksanakan amanah yang diberikan secara istiqamah? Bagaimana doktor mampu buat banyak benda dalam masa 24 jam? Jangan saya jawab dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ikut saya lah, sebab saya bukan orang yang baik pun. Saya bukan contoh yang perlu untuk tuan ikuti. Tetapi kita cuba untuk mengisi masa kita dengan perkara yang bermanfaat. Kan? Ya, cuma sebab tu waktu saya diberikan rezeki menjadi pensyarah universiti ni, saya antara orang yang bersyukur sangatlah. Sebab apa? Sebab kehidupan tu, orang kata apa, kerja tu memang dengan perkara-perkara yang melibatkan keilmuan. Itu yang bagusnya. Kan? Itu yang saya rasa syukur sangat-sangat kepada Allah. Saya boleh membaca tesis, saya boleh menyemak hadis. Jadi nak kata masa saya berkat pun kadang-kadang saya pun rasa tak cukup. Amanah terlalu banyak tapi saya tak mampu buat semua. Tapi kita cubalah daripada semasa ke semasa dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita keberkatan masa itu dan mampu untuk melaksanakan tugas dengan baik. Dan kita mohon juga doa daripada orang yang saleh. Banyak kita bertawassul dengan amal saleh kita. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan kita keberkatan masa. Baik. Assalamualaikum. Boleh ke ada perasaan tak nak hidup lama sebab takut iman tak kuat? Mana-mana orang pun ada perasaan takut kalau iman dia terganggu. Begitu juga kita pun ada perasaan takut untuk mati kerana amalan kita tak cukup. Jadi kita orang beriman ni kena ada sentiasa mengharapkan agar ada peluang untuk kita sentiasa beribadat. Kalau kita diberikan panjang umur oleh Allah, kita usaha supaya amalan kita menjadi panjang, amalan kita menjadi banyak. Tetapi kalau nak berdoa, doalah seperti mana yang didoakan, yang diajar oleh Nabi SAW. Ya Allah, kalaulah kematian itu baik untukku, maka matikanlah aku. Kalaulah kata kehidupan itu baik untuk aku, maka hidupkanlah aku. Okey? Baik. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Betul ke sirah dalam Sahih Bukhari ada sebahagiannya dhaif? Harap Dr. jelaskan. Ada riwayat beberapa lah, tak banyak. Antaranya riwayat kuda Nabi SAW, nama kuda. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanad yang nama Luhaif ataupun Lukhaif. Sanad itu ada problem sikit daripada perawinya tu. Perawinya tu tidak thiqah, ya, dihukumkan oleh sebahagian ulama hadis sebagai tidak thiqah, tetapi dhaifnya dhaif ringan, ya. Walaupun begitu Imam Bukhari masukkan ke dalam sahih dia bukan untuk orang kata apa, hanya sekadar untuk bagi tahu kat kita yang mana hadis itu adalah hadis yang berkaitan dengan sirah yang boleh digunakan hadis dhaif ringan padanya.
Sebab hadis sirah ni dia bukan berkaitan dengan, selagi mana tak ada kaitan dengan hukum hakam lah. Selagi mana tidak berkaitan dengan hukum hakam, maka dibenarkan. Dibenarkan. Imam Bukhari riwayat daripada Ubay bin Abbas. Ubay bin Abbas ni ulama kritik sikit dia punya riwayat. Luhaif, ada yang kata Luhaif, ada yang kata Lukhaif. Baik. Tapi riwayat ini, dia adalah riwayat yang kita panggil sebagai riwayat yang mutaba'ah. Imam Bukhari bukan masukkan sebagai hadis. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim ni dia ada dua kategori hadis. Satu hadis usul. Hadis usul ni adalah hadis yang asas. Hadis yang asal, yang ni yang sahih. Tapi hadis yang kedua dan ketiga tu kebiasaannya hadis sokongan. Yang ni kadang-kadang Imam Bukhari akan rendahkan sedikit dia punya martabat untuk menyokong hadis sebelumnya. Baik. Jadi adakah Imam Bukhari melanggar ataupun Sahih Bukhari itu rendah martabat dia kerana ada hadis-hadis seperti ini? Tak. Imam Bukhari nak menunjukkan dalam bab ni kita boleh ringankan sedikit syarat. Dan itu adalah amalan ulama terdahulu. Terasa takut pula bila bicara soal amanah, takut tak mampu nak pikul, ya. Maka sebab itu di hujung hadis tu pun Huzaifah pun kata kan, dia sendiri di zaman dia sebelum ni dia kata zaman tu telah datang pada aku, siapa-siapa yang aku nak berurusan tak ada masalah. Tapi bila sekarang ni aku pun tidak akan berurusan melainkan dengan orang yang aku kenal saja. Sebab apa Huzaifah cakap macam tu di hujung hadis tu? Kerana dia sendiri dah rasa ketakutan. Takut orang khianat dan sebagainya. Jadi kita juga perlu ada perasaan takut, dan perasaan takut tu normal lah. Tapi kita berdoalah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita dalam masalah. Bantu kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita keazaman untuk memikul amanah. Amanah ni benda yang Allah Taala bagi kat kita, selagi mana kita melazimi ilmu, selagi mana kita melazimi ketaatan kepada Allah, maka selagi itulah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan hidayah pada kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya kira cukuplah sekadar tu untuk hari ini. InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Saya mohon maaf kalau terkasar bahasa tersilap kata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Nia, terima kasih Kak Lin, semua yang hadir juga pada malam ini. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Assalamualaikum.